True. Okay, so let's summarize the first part. Okay, we are facing the society nowadays facing a big problem, with all this divorce, quarrel, yada yada. Is because of simply they don't understand their role, position, and responsibility. Yeah, correct. Done. Right. Dan dia jadi celaru sebab yang wanita dia tak tahu apa tugas dia dan lelaki dia tak tahu apa tugas dia. Do you get the point? Then for like example, if let's say for whoever that listening to this conversation, example for the women, they still insist to take over the man's job. Alright, so what do you have to say about lelaki itu dia kena kekalkan pendirian dia to be a man. Kalau you membenarkan perkara itu berlaku, apakah kamu sanggup menjadi seorang lelaki yang dayus dan diharamkan syurga kepada kamu? Yeah. So it's like, do you expect your son or your children to listen to you or their mom? Okay. Saya punya point sekarang, lelaki mesti diperkasakan. Sekarang ni masalah kita, lelaki tak cukup perkasa. Do you know macam ni? Walaupun kita nak sembang pasal poligami ke dan sebagainya, saya bukannya kata poligami itu wajib, semua lelaki kena berpoligami. Tidak, poligami is a choice. Is a choice of that man. Ini adalah choice lelaki tersebut. Tetapi hari ini lelaki tidak diberi peluang dan lelaki juga tidak mengambil authority itu untuk make that choice. Kalau kamu nak kahwin pun boleh, kamu tak nak kahwin pun boleh, itu adalah choice kamu. Do you get the point? Hari ini jangan sembang pasal dia nak poligami ataupun tidak. Dia balik rumah nak cerita pasal poligami dekat isteri pun tak boleh. Dia sekarang ni tadi saya bagi tahu kan, lelaki ni kerja dia apa? Dia adalah pendidik kepada isteri dia. Kalau dia nak didik pasal poligami, saya bukan kata buat poligami ya. Boleh faham tak? Saya nak tanya, berapa ramai yang tengah tonton video ini, berapa ramai yang sebenarnya jujur dengan saya, balik rumah you boleh panggil isteri you duduk, ayang, hari ini kita nak bincang bab poligami. Berapa ramai boleh buat benda itu? Kalau you tak boleh buat benda itu, dan you tanya balik diri you, are you being a real man enough? Do you get the point? Kalau kamu tak boleh cakap benda ini, macam mana kamu nak didik dia dalam benda-benda lain dan sebagainya? Saya ulang lagi sekali. Saya bukan kata kamu mesti kena poligami. Buat poligami. Tidak. Hanya bincang untuk memberi clarification tentang topik poligami. Ini dia poligami. Ini sebenarnya. Sebab apa saya kata kena didik? Sebab bila kita tak didik, tengok sekarang komen-komen yang berlaku dekat social media dan sebagainya. Bila diorang komen, diorang lupa yang sebenarnya Rasulullah SAW adalah poligamis. Diorang lupa banyak sahabat-sahabat adalah poligamis. Boleh faham tak? Lepas tu you lontarkan pelbagai bila berlaku, baik isu-isu siapa Samsul ke, baik Tesla, abang Tesla ke, dan banyak isu bila berlaku, orang kutuk lelaki itulah, inilah perampas lah, itulah, inilah. What are you trying to say? Because you don't have the correct understanding. Disebabkan boleh jadi mak bapak kamu pun tak ajar kamu apa itu poligami, dan suami kamu juga tak ajar kamu. Subjek poligami tidak lagi diajar di mana-mana tempat thoroughly untuk buat orang faham. Saya ulang lagi sekali, saya bukan kata poligami kita belajar hanya untuk poligami. Kalau ada lelaki dia belajar untuk poligami pun dia tak salah. Kalau dia tak mau poligami pun tak salah. Yang penting yang buat choice untuk poligami itu siapa? Lelaki tadi. Sekarang ketua keluarga, who make the choice? The man. Sekarang wanita ni, kalau kita tahu tanggungjawab wanita sebagai isteri, dia mesti taat kepada suami selagi mana suami tak suruh you buat benda yang bercanggah daripada Quran syariat. Betul ke tak? You wajib taat. Tetapi kalau suami, but I still cannot accept. I tak boleh. Kan ramai je. Example, I think any sound women, they were like just tak boleh. Okay. Sebab suami tu aku punya. Okay, itulah problem. First of all, suami bukan you punya. But I married him, so you punya suami bukan milik you. You punya isteri pun bukan milik you. Dua-dua milik Tuhan. How is that? Okay, sekarang ni manusia milik siapa? Nyawa manusia milik siapa? Kalau you punya barang, you boleh buat apa you suka mah. Itu barang bukan you punya lah. But I tak boleh accept. Still, yes, I think like I understand. This one will go forever. Okay, sebab dia sistem pendidikan kita. Di dalam sistem pendidikan kita, kita telah diajar lelaki dengan wanita itu adalah equal.
Even kalau kita tengok sekarang dah banyak ada subjek-subjek hatta dekat universiti gender equality dan sebagainya. Di dalam Islam, dia bukan sembang pasal gender equality. Setiap gender ada dia punya peranan, sebab setiap gender ada dia punya kekuatan dan ada dia punya kelemahan. Tugasan itu diberikan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang ada pada gender tersebut. Itu adalah adil pada pandangan saya.